A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran dia merupakan panduan kehidupan untuk kita manusia semasa kita hidup atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita berpegang dengan Al-Quran, maknanya kita berpegang dengan tali yang kukuh, tali yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tanggungjawab kita antaranya mencari ilmu. Ilmu yang kita dapat, kita wajib untuk kita amalkan. Dan semua apa yang kita amalkan mesti dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Antara kekuatan yang menonjol dalam tafsir Tok Guru ni, kita nampak dia hidup. Antara faktor kita nampak dia hidup kerana Tok Guru dia hampir semua ilmu yang dia ajar tu dia amal dalam kehidupan dia, menyebabkan masyarakat umum melihat tafsir Tok Guru ni mudah difahami kerana apa yang Tok Guru ajar dia ikhtiar untuk diamalkan dalam kehidupan dia. Jadi untuk meneruskan tradisi kemeriahan dunia kita dengan ilmu, maka amba cuba untuk ambil slot khusus kuliah pagi Jumaat jam 9.30 pagi untuk sama-sama kita hayati, untuk sama-sama kita tadabbur ayat-ayat Al-Quran berpandukan kepada tafsir yang telah ditafsirkan oleh Tok Guru. Semoga manfaat ini dapat kita ambil untuk kebaikan bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sekali lagi kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan inayah dan rahmat daripada Allah kita masih lagi dapat menikmati kehidupan di atas muka bumi ini. Kita takbirkan rasa syukur kita di atas kepelbagaian nikmat, antaranya dengan kita peruntukkan sebahagian daripada masa kita untuk sama-sama kita tambah ataupun kukuhkan lagi ilmu yang sedia ada pada kita semua, insya-Allah. Dan pagi ini seperti biasa kuliah pagi Jumaat 9.30 pagi, kita teruskan tafsir surah Al-Waqiah dasar kepada huraian tafsiran almarhum Enda Tok Guru. Cuma sebelum tu kita sama-sama baca wirid pagi Jumaat yang biasa dibaca. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafas adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير.
حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك وعافيتك وسترك علي في الدنيا والآخرة اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك نافذ في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم
ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر خلقه ومن همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Alhamdulillah, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah kerana pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu yang mana kita harap dan kita berdoa semoga majlis ini antara majlis yang diberkati, dirahmati, dinaungi oleh para malaikat Allah SWT dan memasukkan kita dalam golongan orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang ada sifat-sifat mulia, sifat wara', sifat benar dalam segala tindak tanduk dan tutur kata kita. InsyaAllah kita sambung kuliah kita pada pagi ini. Kali ikutnya muka surat 100. Muka surat 100 bagi yang ada buku. Kita mula ayat yang ke-57. Cuba kita tengok sepintas lalu tentang makna beberapa ayat yang insyaAllah kita cuba tafsir pada pagi ini. Bermula ayat yang ke-57 kalau buku muka surat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Kami telah menciptakan kamu. Falawla tusaddiqun. Mengapa kamu tidak membenarkan hari kebangkitan? Afara'aitum ma tumnun. Adakah kamu memerhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Adakah kamu yang menciptakannya atau kami yang menciptakannya? Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami telah menentukan kematian setiap daripada kamu dan kami tidak lemah. Ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia dan menghidupkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
walaqad alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui tentang ciptaan diri kamu kali pertama, mengapa kamu tidak mengambil pengajaran? Afara'aitum ma tahruthun. Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kamukah yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Lau nasha'u laja'alnahu khutaman fadhaltum tafakkahun. Sekiranya kami mahu, nescaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan hairan tercengang. Inna lamughramun. Sambil berkata, sesungguhnya kami benar-benar menanggung kerugian. Bal nahnu mahrumun. Bahkan kami tidak mendapat apa-apa hasil pun. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. Pernah kamu perhatikan air yang kamu minum? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kamukah yang menurunkannya daripada awan atau kami yang menurunkannya? Lau nasha'u ja'alnahu ujaja falawla tashkurun. Sekiranya kami mahu, nescaya kami jadikannya masin, mengapa kamu tidak bersyukur? Afara'aitumun nar allati turun. Pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu? A'antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Kamukah yang menumbuhkan kayu itu atau kami yang menumbuhkannya? Nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqwin. Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi orang-orang yang bermusafir. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Ini beberapa ayat yang kita akan baca insya-Allah pada pagi ini. Jadi kalau kita perhati dalam ayat-ayat ini, Allah Ta'ala minta pada kita supaya kita fikirlah nikmat akal yang Allah Ta'ala beri pada kita, dengan pertanyaan-pertanyaan sebenarnya yang mudah untuk kita faham dan untuk kita fahami apa sebenarnya kehendak dan matlamat daripada Allah Ta'ala terhadap persoalan-persoalan itu. Nak menunjukkan kepada kita, satunya tentang kelebihan akal yang Allah Ta'ala beri kepada kita, yang kedua tentang kelebihan ilmu, yang ketiga dalam Islam ni dia berkait dengan fakta, dengan data, dengan maklumat yang tepat, yang sahih. Ada unsur soal jawab sebenarnya. Tidaklah Islam ni pakai ikut je. Betul tak betul, ikut tidak. Dalam Islam ni dia ada soal jawab supaya apabila kita ikut kebenaran ni, kita ikut ala bayyinah. Kita ikut berdasar kepada hujah, bukti yang nyata. Tidak ada penipuan, tidak ada pembohongan. Mana kita terima Islam, kita terima ayat-ayat Al-Quran ni, kita terima dalam keadaan kita sedar, dalam keadaan kita yakin sepenuh apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada beberapa ayat yang kita baca. Ayat mula-mula yang kita sebut tadi, nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Allah Ta'ala guna kalimah nahnu dalam bahasa Arab memberi makna kami. Walaupun Allah Ta'ala tu seorang dia je, dia Maha Esa sebagaimana kita tahu. Tapi kadang-kadang dia nak zahirkan, dalam bahasa Arab dia panggil al-mu'azzim nafsahu. Dia nak membesar, mengagung, dan memang dia paling layak lah. Jadi apabila kita sebut Allah, antaranya dia guna nahnu, kami, maknanya kami, Allah Ta'ala yang Maha Esa,
dia seorang pun sebenarnya dia mampu buat segala-gala. Tetapi dia nak takbir kekuasaan, antaranya bersama dia ni, dia cipta makhluk-makhluk, termasuk tentera-tentera dia, termasuk daripada kalangan malaikat. Jadi apabila dia menentukan satu-satu keputusan, maknanya tidak ada satu pun keputusan yang dia tak mampu nak laksana, ataupun dia tarik balik, ataupun ada berlaku pembohongan ke, tak ada. Semua sekali jelas, seperti mana jelas cerahnya waktu siang, kerana adanya matahari ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kami, nahnu, kami yang cipta kamu. Jadi kalau cipta ni kita kena ingat, dia bermaksud cipta minal adami ilal wujud. Ini biasa ada dalam kitab-kitab tauhid, kita kata cipta ni maknanya bermula daripada benda tak ada. Khalaqnakum, nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Maka kerana apa kamu akhirnya tidak yakin dengan hari kebangkitan, sedangkan peringkat permulaan kewujudan kamu pun kamu tak ada. Aku yang cipta kamu. Khalaqnakum, maknanya minal adami ilal wujud, daripada tiada kepada ada. Jadi aku yang cipta kamu, mengapa kamu tidak percaya hari kebangkitan? Jadi ini kita kena pasak kebenaran ini dalam pemikiran kita, dalam kehidupan harian kita ni. Sebab Allah Ta'ala acap kali dia ulang ayat-ayat berkaitan dengan hari kiamat. Jadi dia betul-betul kena terpasak dalam hati dan keyakinan kita, bahawasanya kita semua memang pasti akan mati dan akan dihidupkan kembali. Dan Allah Ta'ala memang dia berkuasa. Kalau muka surat 102 tu dia beri contoh macam kereta kita. Kereta kita rusak, maknanya kita nak baiki, kita tak pandai. Jarang orang pandai. Orang pandai beli kereta, orang pandai guna kereta. Nak baiki kereta tak pandai. Jadi kita pergi ke komen lah, tukang kereta, baiki. Jadi kalau kita perhati tu, dia buka habis kadang-kadang. Semua sekali buka. Jadi kita rasa bagi kita tak biasa ni, habislah, rusak habis dah kereta kita. Tapi apabila kita mari esok lusa, kita tengok kereta kita kembali seperti biasa, bahkan kita boleh guna dengan lebih baik, contohnya. Jadi kalau setara sama kehidupan kita pun boleh berlaku macam tu, apatah lagi Allah Ta'ala. Walaupun kita ni akan mati, akan hancur lebur, tetapi kita kena yakin sepenuh asal kita ni tak ada. Daripada tak ada kepada ada, jadi benda yang ada dah. Jadi tentulah logiknya lebih mudah bagi Allah Ta'ala, dia nak cipta kita. Itu maksud nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Afara'aytum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Jadi Allah Ta'ala sekali lagi minta kita kembalikan pemikiran kita ni terhadap asal usul kejadian kita. Daripada tanah, daripada air mani contohnya. Siapa dia yang cipta ni? Kita sebenarnya Allah Ta'ala takdirkan kita untuk tambah zuriat ni, kita berkeluarga, kita kahwin, kita bersama suami isteri. Jadi setakat itulah kita mampu buat. Tapi air mani sendiri pun kita tak mampu buat. Nak proses air mani tu, nak pastikan tu pun kecuali teknologi sekarang ni, itu pun bukan main susah. Tapi apa yang Allah Ta'ala nak pada kita supaya kita ingat betul-betul. Hatta proses kehidupan kita pun yang bermula daripada air mani yang hina ni pun semuanya mari daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni, kita makan, kita minum. Jadi proses tu masuk dalam perut kita, dia jadi darah, daripada situ juga lahirnya adanya air mani. Dan kalau dalam buku ni dia kata kita makan nasi, kita tak makan air mani. Kita makan nasi, kita minum air, kita makan macam-macam. Proses itulah yang menyebabkannya ada air mani, dan macam mana Allah Ta'ala cipta kita lelaki perempuan sebagaimana kita tahulah. Itu ayat Quran. Afara'aytum ma tumnun a antum takhluqunahu
am nahnul khaliqun. Tentunya Allah Ta'ala kita yakin sepenuh. Dia yang mencipta segala-galanya. Mencipta air mani, mencipta segala nikmat yang kita guna sekarang ni. A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Allah Ta'ala tanya. Kalau muka surat 104 tu, adakah kita yang buat ataupun kami yang buat, Allah Ta'ala kata. Jadi ini maklumat-maklumat ataupun ilmu yang perlu kita kaji, yang perlu kita fahami. Masa kita kecil-kecil dulu, kita biasa dengar orang-orang tua kita. Kita dengar orang tua duk bari. Dia kata nak boleh ke terciptanya setitik darah tu, mana kena 40 suap nasi. 40 suap nasi. Baru tubik setitik darah. Lepas tu 40 titik darah pula baru jadi setitik mani. Itu ilmu orang zaman dulu. Maknanya kalau berdasar pada ilmu ni memang susah lah. Hatta nak cipta setitis air mani pun perlu kepada 40 titik darah. Daripada 40 titik darah ni, maknanya setitik darah tu kita perlu pada 40 suap nasi. Itu maklumat orang zaman dulu. Maklumat sekarang ni kita tahulah macam mana orang yang kaji tentang ni. Macam mana dengan pemakanan, peminuman boleh lahir darah, kehidupan, kemudian terciptanya air mani. Jadi orang zaman dulu pada dengan ilmu zaman dulu lah. Sebagaimana Tok Guru cerita, kalau bunyi pelakar ataupun guruh di langit, contohnya. Jadi anak-anak cucu tanya, gapo dia bunyi tutup, bunyi pelakar, guruh, kilat di langit. Jadi dia jawab mudah, orang Kelantan panggil what day. What day duk heret belulah. What day duk heret belulah. Jadi tak ada arah nak jawab, nak ngaku tak tahu, tabiat kita manusia malu. Jadi akhir sekali sebut je. Lepas tu kalau cucu tanya gapo dia what day, belulah, heret belulah macam mana, dia pun tak tahu juga. Tapi nak royak kadang-kadang kita manusia ni nak mengaku kelemahan kita tu sukar. Tapi kalau kelemahan tu kita boleh akur kelemahan, maknanya memang kita tidak tahu. Kita tak perlu menipu, kita tak perlu berbohong kerana nak jaga status kita ke, nak jaga image kita ke. Itu bukan sifat seorang Muslim sebenarnya. Jadi kalau kita tak tahu, kita royak tak tahu. Kalau benda tu tak berlaku, kita royak benda tu tak berlaku sungguh. Ini gambaran Muslim yang sebenarnya. Jadi kalau kita tidak tahu tentang ilmu ni, maknanya kita ngaku kita tak tahu. Dari satu sudut, dia boleh memberi rangsangan, dorongan untuk kita tambah ilmu lah. Apapun Allah Ta'ala sebut, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Nahnu qaddarna bainakumul mauta. Yang pentingnya kami yang tentukan tentang kematian dan kehidupan ini. Termasuk tentang kehidupan. Kalau kita perhati, Allah Ta'ala tidak sebut nahnu numitukum. Kami yang mematikan kamu. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, nahnu qaddarna. Nak menggambarkan kepada kita, kematian ni sebenarnya, satunya benda tu yang pasti. Yang kedua, dia tidaklah berlaku kita panggil secara tabi'i semula jadi. Mati, tiba-tiba mati. Dah. Di sisi kita, mungkin kita faham macam tu. Ada orang mati lemah dalam laut. Ada orang mati terjun daripada bangunan. Ada orang mati kerana sakit lama. Ada orang mati di tengah segar. Jadi seolah mati ni sesuatu yang tidak terurus pada pandangan kita. Tapi Allah Ta'ala dengan ayat ni, nahnu qaddarna. Kami tentukan. Artinya dia berkait rapat dengan masalah keimanan kita. Antara yang perlu kita beriman adalah tentang qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidup mati ni juga dia berkait dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya ketentuan yang telah tertulis di Lauh Mahfuz
tentang kehidupan alam dan makhluk ini termasuk kita. Bila tarikh makhluk ni hidup, termasuk manusia, termasuk kita, macam mana kehidupan di atas dunia, bila akan berakhir kehidupan di atas dunia, semuanya dalam takdir Allah SWT sebenarnya. Artinya bila kita baca ayat ni, nahnu qaddarna, maknanya antara benda yang telah Allah Ta'ala rancang dengan terbaik, dengan sebaik mungkin adalah tentang kehidupan, juga tentang kematian. Makhluk-makhluk dia termasuk kita. Artinya kita kena terima hakikat. Ada orang yang mati lemah. Ada orang yang mati sakit lama. Ada orang yang mati ketika dia masih muda. Dia tak sakit apa pun, tiba-tiba mati. Semuanya telah diqaddarna. Kami telah tentukan. Sebagaimana kami telah tentukan rezeki masing-masing. Kami telah tentukan maknanya baik buruk kesudahan seseorang. Jadi hak ni takdir, qada dan qadar yang perlu kita kena yakin sepenuh, yang Allah Ta'ala tidak cerita kepada kita secara terperinci. Sebab, banyak hikmah. Antaranya mungkin Allah Ta'ala tahu kemampuan kita sebab Allah Ta'ala yang cipta sepenuh. Jadi yang pentingnya Allah Ta'ala minta kepada kita yakin, berdoa, berusaha, berikhtiar. Itu antara hikmat besar. Supaya Allah Ta'ala nak pada kita, supaya kita ni sentiasa ingat pada Allah Ta'ala. Dalam keadaan macam mana sekalipun, hubungan kita dengan Allah Ta'ala ni, kita panggil tidak terputus. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Maknanya tidak ada makhluk lain yang boleh kita panggil nak pintas ke, nak tarik balik ke keputusan Allah Ta'ala, tak mungkin. Wa ma nahnu bimasbuqin. Kalau sesama manusia ni kadang-kadang dia boleh hajah, dia boleh ikhtiar, dia boleh susuk fakta, dia boleh cari berbagai alasan, dia sanggup berbohong. Kerana apa? Kerana nak ejah supaya setiap keputusan ke setiap perkara yang berlaku tu mengikut kehendak dia. Sesama manusia kadang-kadang dia boleh buat lah. Itu pun tidak dalam semua keadaan. Tidak dalam semua perkara. Ada benda yang boleh dia tipu, ada benda dia tak boleh tipu, tapi dengan Allah Ta'ala langsung tak mungkin, mustahil. Hak sesama manusia pun kadang-kadang dia boleh tipu sejam je. Dia boleh tipu sehari je. Kemudian orang tahu belaka. Jadi itu nak ayat lemahnya manusia. Jadi Allah Ta'ala dia sebut nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Jadi kita nak ubah memang tak boleh. Tapi Allah Ta'ala dia nak ubah, maknanya dia nak mematikan kita, dia nak zahirkan, nak cipta manusia lain, makhluk lain, semua sekali mari daripada kekuasaan Allah SWT. Kita ni kita tak mampu nak ubah takdir, qada dan qadar Allah Ta'ala, kecuali ada hadis tertentu, maknanya antara yang boleh ubah adalah doa. Dengan sebab kita tidak tahu macam mana termasuk kesudahan kita, itu pun mengikut masyiah Allah SWT, mengikut kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak ubah ni tak siwi mati contohnya. Kalau muka surat 105 tu Tok Guru sebut marilah Tok Bageh. Tok Bageh sekalipun zaman dulu, Tok Bageh ni cara bomo zaman dulu. Orang nyakit. Amba rasa masa kecil dulu amba pernah pergi sekali. Kita pun kecil-kecil dulu takut-takut pergi nak tengok orang duk bagih. Duk bagih, dia duk joget, duk buat gapo, dia orang mati, lepas tu macam-macam lah. Maknanya pada dengan ilmu pada zaman tu. Macam bunyi kilat guruh di langit lah. Yang dia sebut wakdi heret belulah. Tahap ilmu. Begitu juga orang zaman dulu, orang Melayu ni dengan sebab ilmu terlalu terhad, jadi tak ada cara dia nak buat, dia bagih. Orang tua-tua mungkin tahulah. Amba rasa amba pernah tengok sekali cara bagih tu. Apa pun
kita nak lawan takdir Allah Ta'ala, tak boleh. Cuma kita nak ikhtiar. Ikhtiar pun kena cara betul lah. Kena cara betul. Kalau syirik, tak boleh lah. Ala an nubaddila amthalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Walaqad alimtumun nash'atal ula falawla tazakkarun. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui tentang ciptaan diri kamu kali pertama. Maknanya sekarang ni kita tahu, kita hidup atas dunia, kita baca Quran, kita baca hadis, kebenarannya kita tahu. Macam mana asal usul penciptaan kita. Wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Dan dalam masa sama, mengapa kamu tidak mengambil pengajaran? Falawla tazakkarun. Sepatutnya kita ambil pengajaran lah. Betapa maknanya dari satu sudut bukan senang seolahnya Allah Ta'ala nak cipta ni. Walaupun Allah Ta'ala secara umumnya dia boleh sebut je kun fayakun. Jadi kalau benda tu berlaku melalui proses supaya manusia ni mikir. Manusia ni kaji, manusia ambil dia sebagai satu tazkirah lah. Dan muka surat 106 tu dan seterusnya Tok Guru cerita tentang ialah proses penciptaan sebagaimana kita tahulah. Proses hubungan suami isteri, mani, sperma, buaidah, telur perempuan tu, macam mana daripada beratus-ratus juta kalau ikut kajiannya beratus-ratus juta tu sekitar 100,000 je yang berjaya masuk ke leher rahim, kita panggil. Daripada 100,000 ataupun 10,000 tu hanya je yang hidup. Kalau yang hidup yang boleh berlaku akhirnya persenyawaan. Dan macam mana dalam tempoh berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan, nak sampai ke 9 bulan tu, proses yang berlaku, manusia seolahnya langsung tak ada campur tangan. Cuma boleh doa, boleh huruk perut, boleh makan makanan yang bersih, yang berzat, yang berkhasiat selain daripada yang halal bagi orang Islam, untuk pastikan kandungan itu dalam keadaan sihat. Tapi semua sekali perjalanan itu Allah Ta'ala yang tentukan. Jadi sebab itulah dalam Quran ni sebenarnya kita tengok banyak ayat-ayat yang Allah Ta'ala ungkit tentang penciptaan supaya kita betul-betul faham, kita betul-betul sedar dan kita yakin sepenuhlah. Baik, seterusnya afara'aitum ma tahruthun. Dalam kehidupan kita juga kita tengok sama ada kita sendiri terlibat ataupun kita tengok orang yang terlibat dalam bidang pertanian, contohnya benih yang kita tanam tu. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Betul kamu yang tanam ataupun aku yang tanam sebenarnya? Ialah kita usaha, kita tanam. Kita tanam benih ni, kita tanam pokok tu, kita tanam biji ni semua sekali. Tapi nak pastikan betul-betul tumbuh tu dan benih tu sendiri, asal-usul benih, asal-usul pokok sebenarnya semuanya mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahulah macam mana di tempat yang sama tetapi dengan sebab pokok benih berlainan, hak ni rasa manis, hak ni rasa masam, hak ni rasa pahit. Dan hak manis sendiri pun manis, rasa manis dia lain, rasa manis moktan lain, rasa manis pulasan lain, rasa manis buah naka lain. Manis belaka tapi manis yang berbeza-beza. Afara'aitum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Jadi sama ada benih padi ke, jagung ke, gandum ke, apa saja, kita hanya tabur, kita hanya tanam, kemudian mungkin kita siram air, kita berbaja, kita buat pagar, tetapi proses untuk benih-benih pokok-pokok ni tumbuh, semua sekali adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Law nasha'u laja'alnahu hutama. Jadi kalau Allah Ta'ala nak, contohnya dengan takdir dia, dengan hikmat dia, semua sekali tu boleh hancur belaka. Berlaku ribut taufan ke, berlaku banjir ke, berlaku tsunami ke, hancur lebuh habis. Walau seka, walau 100 hektar, walau 10,000 hektar,
Semua sekali kalau Allah Ta'ala nak dengan masyiah hikmah dia, la ja'alnahu hutama. Hutam ni semua jadi hacul lebu belaka, jadi rusak belaka. Macam contoh dalam buku ni dia kata kadang-kadang cara Allah Ta'ala nak hancurkan sesuatu tu dengan tentera dia termasuk kalau kita ni tempat kita biasa berlaku kemarau kadang-kadang ataupun kadang-kadang berlaku banjir. Tapi ada juga setengah tempat tu kerusakan tanaman berlaku kerana binatang termasuk belalang. Kamu rasa tempat kita ni hampir tak berlaku lagi lah. Di negara-negara Afrika termasuk di India kadang-kadang belalang ni siapa peringkat Tok Guru juga pernah sebut macam mana kadang-kadang orang kampung ni minta supaya pihak universiti ni buat cuti khusus sehari, 2 hari, 3 hari minta bantuan daripada pelajar-pelajar dia ni pakat gamak belalang dalam lada-lada gandum dia sebab terlalu banyak. Jadi kadang-kadang jahannam rusak habis tanaman ni kerana binatang belalang hak kecil. Tapi kalau dah ramai semua sekali. Jadi itu maksud yang kita kena faham. Lau nasha'u la ja'alnahu hutaman fazaltum tafakkahun. Inna lamughramun. Bahkan kami tidak mendapat apa-apa hasil pun kadang-kadang. Kita kena ingat. Bal nahnu mahrumun. Bahkan kita yang menanggung, kami yang benar-benar menanggung kerugian. Lamughramun. Bal nahnu mahrumun. Dan kami tidak mendapat apa-apa hasil. Kadang-kadang manusia habis dia punya modal dia 1 juta, 10 juta, 100 juta. Contohnya isu COVID sekarang ni lah. Ada sesyarikat tu dia sebut, kamu tanya dia macam mana perniagaan kesan daripada COVID. Dia kata kalau air tenggelam bukan setakat pas tekak lepas pada kepala. Maknanya teruk. Jadi semua sekali ni takdir daripada Allah Ta'ala, ketentuan daripada Allah Ta'ala, tentunya ada hikmah. Itu yang kita kena faham. Sebab itulah kita kena banyak bersyukur, kita kena banyak bersabar, dan kita kena ikut sebab musabab dalam kehidupan kita atas dunia ni. Baik. Afara'aitumul ma'a allazi tashrabun. Begitu juga kalau kita perhati air yang kita minum ni. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kita ke yang cipta air ni, yang menurunkan air daripada awan, ataupun Allah Ta'ala sebenarnya. Jadi persoalan-persoalan mudah yang menyentuh akal dan fitrah kita sebenarnya, termasuk air. Yang mana kita tahulah air ni merupakan satu nikmat yang besar daripada Allah SWT. Tanpa air memang manusia, makhluk tak boleh nak hidup. Jadi padalah kita kena banyak bersyukur. Artinya kita kena urus dengan baik segala kemudahan asasi nikmat Allah SWT ni. Kalau air gak banyak dan kita kena urus dengan baik. Kalau kita sebuah kerajaan, kita kena pastikan tanggungjawab kita sebagai kerajaan, kena pastikan semua rakyat dia layak dan dia berhak untuk mendapat air yang bersih, air yang suci. Allah Ta'ala sebut waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Semua benda hidup ni ada kaitan rapat kehendak Allah Ta'ala dengan air. Jadi air ni ya termasuk dalam kemudahan asasi lah yang perlu semua rakyat dapat merasai. Jadi orang yang pegang kuasa dengan tanggungjawab, maknanya dia boleh cari alasan, tapi akhirnya dia kena tahu kesusahan rakyat kalau bertahun-tahun, kalau berpuluh-puluh tahun, ke mana, apa lagi alasan-alasan yang dia nak cari, kecuali dia kena tanggung lah di akhirat kelak. Kecuali kalau dia dah betul-betul ikhtiar, rakyat pun puas hati dengan usaha yang dilakukan oleh mana-mana pengurusan, mana-mana kerajaan lah. Sama ada di Malaysia ke di Sudan, tak kira lah. Yang pentingnya ia pegang urusan sebuah negeri, antaranya kemudahan air yang perlu disediakan kepada semua rakyat. Kita kena tahu. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kalaulah takdir
air yang turun daripada awan tu masing, tentulah manusia mati jugalah makhluknya. Tapi tengok macam mana Allah Ta'ala punya kuasa, proses yang dia buat. Kebanyakan air yang disedut oleh awan ni, maknanya kebanyakannya air laut lah kita kata. Tapi apabila turun, semua jadi air yang kita rasa sekarang ni lah, nikmat yang tidak terhingga daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya juga dalam masa sama, kita kena tengok macam mana hujan ni turun. Hujan ni, wadrib lahum mathalah hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'. Melalui air ni, Allah Ta'ala cerita kepada kita perumpamaan kehidupan atas muka bumi ni. Jadi dengan nikmat Allah Ta'ala, untuk menghidupkan makhluk Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala turunkan hujan. Dan cara Allah Ta'ala turunkan hujan ni, tidaklah secara seketul, tapi secara kita panggil renyai-renyai sebagaimana kita tengok sekarang ni lah. Cara air hujan turun daripada langit tu tidak membeban menyusah makhluk Allah SWT, bahkan menyeronokkan kebanyakan makhluk termasuk kita lah. Jadi air turun secara sebagaimana kita tengok, dia memberi kenikmatan dan kehidupan kepada seluruh makhluk. Begitu juga kita tengok macam mana untuk menghidupkan hati-hati kita manusia ni, Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW juga secara beransur-ansur. Sebagaimana cara hujan turun, begitu juga wahyu turun kepada Nabi SAW dalam tempoh 23 tahun. Mana tempoh yang agak lama. 23 tahun untuk menjadikan manusia ni betul-betul faham. Manusia boleh faham sebenarnya macam mana terciptanya ciptaan makhluk termasuk kita, apa tujuan utama kita hidup atas dunia, macam mana kita nak takbirkan ubudiyah kita, pengabdian diri kita, ibadat kita kepada Allah SWT, semua sekali terungkai dalam tempoh 23 tahun ayat-ayat Quran. Kalaulah ayat Quran itu turun sekaligus, tentulah dia sangat menyukarkan kita manusia. Sebagaimana hujan juga kalau turun sekaligus, dia boleh mematikan makhluk, menyusahkan makhluk. Jadi itu yang kita boleh ambil pengajaran tentang air ni. Baik. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Jadi apabila Allah sebut, maka perkara ni adalah perkara yang besar yang perlu kita ambil perhatian. Jadi Allah Ta'ala buat ni memang comel. Dia cipta kita, dia cipta seluruh makhluk, dia cipta air, semua sekali. Ada jenis hak mani, ada jenis hak tawar, ada jenis hak masing, ada jenis hak paik. Jadi kita gabung semua sekali, jadi begitulah kehidupan kita. Sebagaimana Allah Ta'ala cipta kita ni, warna kulit berbeza, tinggi rendah kita berbeza, percakapan kita berbeza, dengan bahasa yang berbeza, dengan budaya yang berbeza, tapi kita disatukan bawah satu payung, mana kita ni asal daripada tanah, daripada air mani, daripada keturunan Nabi Adam belaka. Jadi tujuan Allah Ta'ala cipta ni supaya kita menikmati nikmat atas dunia ni dalam konsep lita'arafu kita kata, dalam makna yang lebih luas lah. Dalam masa yang sama juga, apabila Allah Ta'ala cipta semua sekali ni, falawla tashkurun, maknanya tak nak fikir ke cara untuk bersyukur kepada Allah SWT. Artinya kita kena perhatilah, Allah Ta'ala apabila dia cipta makhluk semua sekali ni, sebelum dia cipta kita manusia, dan Allah Ta'ala macam mana kita tengok dia urus kita manusia ni dengan sebaik mungkin sebenarnya. Jadi sebenarnya apabila Allah Ta'ala lantik manusia sebagai khalifah atas muka bumi ni, sebenarnya dengan qasad, dengan tujuan, dengan matlamat supaya manusia ni dia boleh urus kehidupan dia, termasuk dia urus manusia tu sendiri, dia urus dunia ini
dia urus kuasa yang ada, yang Allah Ta'ala beri bersifat sementara ni, sebagaimana Allah Ta'ala urus manusia dan urus makhluk. Sebab itulah manusia ni adalah makhluk yang dihormati. Manusia makhluk yang dimulia oleh Allah SWT, sebab Allah Ta'ala sendiri yang cipta. Apatah lagi orang yang beriman kepada Allah, disebut khaira ummah. Kita sebaik-baik ummah ni kerana apa? Kerana kita ada kekuatan sebenarnya kalau kita guna dengan ilmu, dengan kefahaman, dengan sumber yang ada daripada Al-Quran, dengan contoh yang ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad SAW, kita mampu untuk urus dunia ini sebaik mungkin. Sebagaimana Allah Ta'ala tunjuk kepada makhluk ni, cara dia cipta seluruh makhluk termasuk kita manusia, dan macam mana dia bagi hak asasi kepada makhluk, khususnya kepada kita manusia ni, supaya boleh menjadi panduan. Sebab itulah kalau dalam buku ni falaulah tashkurun, jadi antara ta'bir kita nak bersyukur kepada Allah SWT adalah dengan taqwa. Sebab itulah muka surat 114 tu, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maknanya hidup atas dunia ni sebagai tanda bersyukur kepada Allah, kita kena ada bekalan nak berjumpa dengan dia. Dan sebaik-baik bekalan adalah taqwa. Jadi dia macam kita nak bermusafir jauh, kita kena sedia duit, kena buat pasport, kena ada tiket, kena ada visa, kena ada persiapan-persiapan yang perlulah. Begitu juga kita nak jumpa dengan Allah ni, perjalanan yang jauh, maknanya kita kena ada persiapan. Sebaik-baik persiapan bekalan adalah taqwa. Sebab itulah kita perhati, termasuk dalam buku ni, muka surat 114 tu, Tok Guru acap kali dia sebut masalah bangsa ni. Orang yang berjuang atas dasar bangsa, macam-macam mana pun, apa saja alasan, dia nak timbulkan sentimen perkauman, tidak akan diterima oleh Allah SWT. Jadi sama ada bangsa ni kita panggil bangsa Mak Saleh ke, bangsa Cina ke, India ke, Dayak ke, Iban ke, Melayu ke, semua sekali tidak ada nilai di sisi Allah SWT kecuali dengan takwa. Jadi dengan takwa ni tak kira lah dia Cina ke, dia India ke, dia Melayu, kalau dia bertakwa, maknanya dalam takwa tu asasnya dia beriman, dia beramal soleh, dia berakhlak dengan akhlak yang mulia dalam segenap bidang kehidupan dia. Begitu juga dalam ni juga Tok Guru sentiasa sebut, apabila berjumpa dengan Allah Ta'ala di akhirat kelak, segala nama-nama yang kita bagi sama kita atas dunia ni, nama kumpulan tu, nama kumpulan ni, semua sebenarnya tidak ada nilai. Yang kita letaklah nama apa dia, kebajikan sedunia ke, persatuan Tok Alim sedunia ke, semua tidak ada nilai. Yang bernilai orang tu bertakwa ataupun tidak kepada Allah Subhanahu Taala. Sebab itulah apabila kita jadi hamba Allah Ta'ala ni, kita nak terlibat dalam kumpulan mana, lehgilah masing-masing kefahaman. Tetapi akhirnya, takwa tu yang penting. Apabila sebut takwa, dia juga berkait dengan akhlak sebenarnya. Dalam takwa ni, dia ada sifat warak contohnya. Sejauh mana seseorang tu, sama ada dia Melayu ke, dia Arab ke, dia Cina ke, dia Siap, asasnya dia kena berimanlah kepada Allah SWT, baru dia selamat di akhirat kelak. Dan ketakwaan tu nak menunjukkan dia ada sifat-sifat penting akhlak. Contohnya sifat wara', sifat zuhud, sifat mas'uliyah, dia kena ada rasa tanggungjawab. Dalam takwa ni maknanya dia fikir semua tentang dosa, tentang pahala, tentang akhirnya dia akan masuk syurga ataupun neraka. Termasuk dalam kita terlibat dalam apa-apa bidang, dalam bidang perniagaan ke, dalam bidang pendidikan ke, dalam bidang politik ke contohnya. Walaupun kebanyakan orang kata politik ni kotor, dia ada sebab, ada faktor sebenarnya. Kalau negara kita ni jadi kotor ni kerana Mak Saleh sebelum dia keluar, penjajah sebelum keluar daripada negara kita, dia duk tanam dalam pemikiran orang Islam khususnya bahawasanya politik suku, agama suku.
Jadi politik suku, agama suku ni lah menyebabkan manusia ni dia tidak ambil akhlak dalam menguruskan politik. Dia fikir akhlak ni hanya ada dalam semaya. Maknanya disiplin, peraturan macam mana semaya nak suruh sah. Dalam bab kahwin, nikah kahwin, perlu ada akhlak. Mana perlu ada disiplin, peraturan yang harus diikut. Cara nak puasa macam mana, ada akhlak dia, disiplin dia, peraturan dia. Nak bayar zakat macam mana, nak pergi haji macam mana. Tapi dalam nak uruskan negeri negara, tidak perlu kepada akhlak seolahnya. Akal kita semata-mata yang mampu. Ini yang menyebabkan kita tengok seluruh dunia pengurusan politik bagi sesebuah negara ni jadi teruk. Kenapa? Kerana manusia melupai akhlak. Hatta individu ataupun orang yang kata dia nak bawa kebaikan, dia nak bawa kebajikan, tapi apabila masuk dalam gelanggang politik ni, kadang-kadang yang menyebabkan seseorang ni dia terlupa, dia galik. Sebab apa? Sebab kita tahu dalam politik ni dia berkait dengan kuasa, berkait dengan duit, berkait dengan kemudahan, berkait dengan kenikmatan, berkait dengan segala-galanya yang menyebabkan orang ni mudah tertipu. Orang jadi mudah ghaflah, mudah lalai, mudah lupa. Dan kita kena beza antara ghaflah, lalai orang kampung dengan lalai seorang pemimpin, termasuk tok alim. Ghaflah, lalai orang kampung ni, macam contohnya orang kampung, pomak kampung. Dia ghaflah, dia lalai ni apabila dia berjajan. Dia duduk atas wakah, duduk main dam, duduk main haji. Dia rasa seronok, habis 4-5 jam masa dia pun tak apa. Sebab apa? Sebab dia dah 2-3 kali boleh naik haji. Dia main dam. Tanpa dia sedar, dia berada dalam keadaan ghaflah, lalai. Adapun lalai seorang pemimpin, termasuk tok alim yang terlibat dalam pengurusan sebuah negara ni, kadang-kadang ghaflah dia apabila tanpa dia sedar, dia termasuk dalam golongan orang yang mempertahankan kezaliman, orang yang mempertahankan pengkhianatan, orang yang maknanya sanggup terlibat dengan penipuan, pembohongan. Dalam satu-satu institusi sebuah negara ni, dalam mana-mana negara pun, kalau kita terlibat dalam pengurusan sebuah negara, satu-satu keputusan yang dibuat tu satu benda besar. Sebab dia melibatkan seluruh rakyat. Dia melibatkan institusi-institusi yang penting. Kalau negara kita ni, dia parlimen, dia terlibat dengan perlembagaan, dia terlibat dengan institusi istana diraja, kita kata. Ghaflah, kelalaian pemimpin, termasuk orang alim ni, kadang-kadang dia sanggup menipu. Dia sanggup berbohong. Kerana apa? Kerana terpengaruh dengan kuasa. Kerana dia terlupa dalam politik juga ada akhlak. Ini penting sebenarnya. Apabila kita bincang bertakwa, dia termasuk dalam cara kita nak menguruskan sebuah negara pun, dalam politik ni dia ada akhlak. Termasuk akhlak as-sidq. Maknanya kita kena benar. Sebab as-sidq, benar ni, min sifatil anbiya. Termasuk dalam sifat Nabi-Nabi. Kalau Nabi kita SAW, jap kecil lagi. Mula-mula asas yang kita belajar pun, sifat utama yang ada pada Nabi ni, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Hak tu biasa kita diajar, dihafal. Jadi benar ni, sehingga Nabi digelar dengan bisadiqil amin. Orang yang benar, orang yang boleh dipercayai. Termasuk benar dalam percakapan kita. Kita kecek, kita nak nego dengan orang, syarikat dengan syarikat dalam satu-satu organisasi. Apatah lagi dalam kita uruskan sebuah negara, lagilah kita kena tunjuk kebenaran itu termasuk dalam ucapan kita. Apatah lagi kalau kita mendakwa, kita ni nak bawa kebaikan, kita ni nak bawa kebajikan. Adakah sanggup kita menipu? Adakah mungkin kita nak bawa Islam, nak bawa kebenaran dengan menipu? Nabi SAW semenjak daripada hari pertama lagi dia berdakwah, dia cerita hak benar. Kalaulah dia nak menipu, dia nak ambil sokongan daripada Arab, maknanya dia mungkin dia bawa perkauman Arab. Contohnya, dia mungkin tak cerita tentang hari kiamat. Sebab masyarakat Arab pada masa tu masih tak boleh nak terima. Tetapi Nabi cerita yang sebenar. Hari pertama lagi. Nak menunjukkan kepada kita kebenaran ni besar peranan dia. Dan kesan daripada pembohongan juga
dia boleh bawa tuaddi ilal halak, boleh bawa kepada kemusnahan. Termasuk kita berbohong dalam percakapan kita. Dia boleh menimbulkan fitnah sebenarnya. Dia boleh menimbulkan permasalahan dari kalangan manusia, rakyat bagi sesebuah negeri dan sesebuah negara kalau pemimpin tu berbohong. Pemimpin yang berbohong ni maknanya seolah dia nak menutup hakikat yang sebenar. Jadi seolah akhirnya dia beri ruang kepada tersebarnya rasuah secara berluasa, tersebarnya kezaliman, pembohongan, termasuk kepada rakyat yang menyebabkan tersebarnya yang kita panggil syahadah az-zur. Orang sanggup bersaksi dengan saksi bohong. Kenapa? Kerana rakyat tengok pemimpin sendiri berbohong, sanggup berbohong, termasuk dalam urusan yang membabitkan negara. Dan kita kena ingat, berbohong ni akhirnya dia akan mendatangkan kemurkaan daripada Allah SWT. Memang dia akan mendatangkan dosa dan mendatangkan bala yang berpanjangan daripada Allah SWT, dan segala permintaan dan doa kita tidak dimakbulkan oleh Allah Ta'ala kalau kita sekiranya kita berbohong. Kalau kita sanggup berbohong dengan seluruh dunia, kita sanggup berbohong dengan satu negara, macam mana rakyat boleh menjadi contoh, boleh menjadikan kita sebagai pemimpin yang patut dicontohi kalau kita berbohong. Itu yang perlu kita faham. Apabila Allah Ta'ala minta kepada kita supaya kita dalam kehidupan ni mesti berbekal, dan sebaik-baik bekalan adalah taqwa. Ini yang perlu kita faham. Ertinya termasuk dalam bidang politik ni dia ada akhlak. Kalau orang berpolitik tapi tidak ada akhlak, padalah kalau dia pemikiran sekular, dia ilmaniyah, dia tidak fikir tentang dosa pahala. Dia tidak fikir tentang apa saja yang dia buat, termasuk dalam bidang pengurusan sesebuah negara ni, dia berkait dengan dosa pahala, berkait dengan akhirnya kita nak pergi ke syurga ke neraka. Kita tak perlu mengkafirkan orang, kita tak perlu memunafikkan orang, tapi kita perlu orang yang nak bawa kebaikan, nak bawa kebenaran, nak bawa Islam ni, dia kena tunjuk akhlak yang terbaik. Macam mana dia tunjukkan akhlak yang terbaik, contoh kuduah yang terbaik dalam kehidupan dia, dalam pengurusan dia, mengikut kuasa yang ada pada dia, sehingga akhirnya kita kena yakin bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dalam politik juga kita kena ada jujur, kita kena ada benar, termasuk dalam percakapan kita, dalam maklumat, dalam keputusan yang kita buat, apatah lagi apabila berkait dengan pengurusan sesebuah negara. Afara'aitumun nar allati turun. Kemudian Allah Taala sebut pula, mu tak perhati ke api yang aku cipta? Pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan daripada kayu lah asasnya? Antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un? Kamukah yang menumbuhkan kayu ataupun kami yang menumbuhkannya? Semua sekali. Maknanya Allah Ta'ala sebut ni semua benda penting, benda asasi yang kalau tak ada, sama ada air ke, termasuk api ke, manusia sukar untuk hidup. Nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqwin. Nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqwin. Kami jadikan api ini untuk peringatan. Jadi untuk peringatan, artinya api ini dia penting dalam kehidupan. Api juga dia mengingatkan kita tentang paksi utama azab Allah Ta'ala kepada orang yang menipu, kepada orang yang zalim, kepada orang yang khianat, kepada orang yang tidak bertakwa, tidak beriman kepada Allah. Dia akan disambar oleh azab api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu antara tujuan Allah Ta'ala sebut api ini tazkiratan wa mata'an lil muqwin. Wa mata'an lil muqwin, dan dia juga sebagai bantuan, bahan yang berguna. Lil muqwin biasa orang terjemah pada musafir. Sebagai ulama kata lil muqwin ni dia daripada al-quwwah. Dia berkait, maknanya api ni dia berkait dengan sumber kekuatan. Lepas tu lil muqwin ni sebab apa terjemah dia bermakna pada orang musafir.
Sebab seolahnya orang musafir ni linuzulihim alqawa wa huwal qafr. Jadi seolah orang musafir ni orang yang kebiasaannya dia akan berdepan dengan kesulitan dalam perjalanan dia. Dia berdepan dengan kesusahan. Kalau zaman dulu gak daripada pasir gak, apabila nak musafir ni dia akan melalui kawasan yang tidak ada penempatan. Mungkin tidak ada air, tidak ada manusia, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Artinya api ni dia perlu sangat dalam satu-satu perjalanan termasuk musafir. Baik, ada ulama kata lil muqwin, api ni juga untuk orang berhajat, untuk orang musafir ni ditakbirkan dengan kalimah musafir. Allah Ta'ala nak menggambarkan kehidupan kita ni ibarat kita bermusafir. Sebagaimana orang memusafir, maknanya dia kena ada persiapan yang cukup, dia kena fikir tentang risiko mendatang, tanabbu'at, apa yang dia jangkakan akan berlaku, al-ma'alat, risiko-risiko yang berlaku dalam perjalanan ni. Jadi dia buat persiapan. Begitu juga kehidupan kita atas dunia ni, dia seolah kita ni musafir. Musafir nak menuju Allah SWT. Silap kalau tidak ada bekalan, maknanya kita akan kena bahan oleh api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ada juga lil muqwin, ulama kata lil muqwin ni dia masuk dua-dua di sudut makna. Dia panggil dalam bahasa Arab minal adad. Contohnya pada orang yang susah pun dia panggil muqwi. Sebab apa? Li khuluwihi minal mal. Kerana biasa orang susah, orang miskin ni dia duit tak apa ada. Kadang-kadang lil muqwin juga dituju kepada orang kaya, sebab liquwatihi ala ma yurid, sebab dia ada kekuatan, hak mana dia nak mudah dia dapat. Termasuk penggunaan api ni lah. Sebagaimana kita tahulah banyak kegunaan, hatta nak melembut, nak mencairkan besi pun antaranya faktor dengan api. Artinya api ni dia kegunaan untuk semua. Untuk orang kaya, untuk orang miskin, untuk orang dalam keadaan senang, untuk orang dalam keadaan susah. Itu sebab Allah Ta'ala sebut nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqwin fasabbih bismi rabbikal azim. Maka sebab itulah salah satu caranya kita hendaklah sentiasa bertasbih, memuji, menyebut nama Allah Ta'ala yang maha besar, yang maha agung. Jadi yang merasa cukuplah dulu untuk kuliah tafsir pagi Jumaat kita pada pagi ini. InsyaAllah kita sambung minggu depan lah, berbaki. Kita cuba insyaAllah minggu depan kita perhabislah ayat-ayat daripada surah Al-Waqi'ah. Kemudian selepas pada tu kita akan sambung dengan surah Yunus insyaAllah. Mana minggu depan kita jangka kita boleh perhabis baki ayat 75 hingga 90 ni. Kemudian minggu akan datang kita mula dengan surah Yunus insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.